Maksud puisi. Penggunaan ayat dalam kalam ala memulakan mantera dengan 3 jenis tepung agar tidak mendatangkan kesusahan kepada tuan rumah. Tema. Adat menduduki rumah baru agar berharap tuan rumah tidak ditimpa kecelakaan dan kepercayaan masyarakat Melayu terhadap semangat gaib. Persoalan. Cara-cara menduduki rumah baru atau adat menduduki rumah baru agar tuan rumah dapat menduduki rumah dengan selamat serta memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya melindungi rumah baru daripada ditimpa bencana. Ciri puisi. Satu rangkap, berbentuk bebas dan tidak terikat, mempunyai satu rangkap yang terdiri daripada 17 baris, mempunyai 3 hingga 4 patah perkataan dalam satu baris, bilangan suku kata 6 hingga 14 suku kata dalam satu baris, bentuk dalaman terdiri daripada permulaan isi dan penutup. Contohnya bismillah iaitu pembuka dengan berkat dia la ilaha illallah iaitu penutup. Aspek gajah bahasa puisi. Ansonansi iaitu pengulangan huruf vokal, contohnya tepung tawa tepung jati iaitu pengulangan bunyi huruf sebanyak 3 kali. Selain itu literasi iaitu pengulangan huruf konsonan, contohnya tepung tawa tepung jati iaitu pengulangan konsonan sebanyak 4 kali. Seterusnya ialah nafrul iaitu pengulangan kata di awal baris, contohnya jangan sakit jangan mati, jangan cela jangan binasa, jangan punah jangan ranah. Dan juga responsi iaitu pengulangan kata di tengah baris, contohnya jangan sakit jangan mati, jangan cela, jangan binasa, jangan punah jangan ranah. Selanjutnya ialah apifora iaitu pengulangan kata di awal baris, contohnya seperti ketiga dengan tepung kedansa, ketiga dengan tepung dan repetisi, iaitu pengulangan kata dalam baris yang sama, contohnya seperti tepung tawa, tepung jati dan hiperbola iaitu mengatakan sesuatu secara berlebihan, contohnya seperti naik emas, BER ke etiakati, naik orang beribu laksa dan juga kata ganda, contohnya seperti BER ke etiakati. Unsur nilai dan mesej. Masyarakat yang mementingkan adat, contohnya penggunaan mantra apabila memasuki rumah baru, masyarakat yang percaya akan pegangan agama mereka, contohnya masyarakat Melayu yang berpegang dengan agama Islam, masyarakat yang kurang mengamalkan agama Islam, contohnya masyarakat yang menyimpan atau menaruh harapan yang positif, masyarakat yang menaruh harapan pada makhluk halus, masyarakat yang berharap agar rumah yang diduduki itu terselamat daripada sebarang bencana. Pengajaran. Kita hendaklah berwaspada akan perkara yang bakal terjadi terutama di tempat baru dan kita haruslah memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keselamatan rumah terjamin daripada sebarang perkara buruk. Aspek pemikiran dalam mantra. Percaya kepada makhluk halus atau unsur gaib, contohnya masyarakat yang percaya kepada makhluk halus atau unsur gaib. Perkara ini dapat dibuktikan melalui baris 10 dan baris 11 yang berbunyi naik emas berkati, gati naik orang beribu laksa yang bermaksud mengharapkan agar dilimpahi atau dikurniakan dengan rahmat dan kemewahan atau kekayaan yang melimpah ruah, dalam diharapkan juga agar rumah yang diduduki dapat menampung jumlah penghuni yang ramai. Upacara tepung tawa. Kepercayaan masyarakat Melayu terhadap sesuatu ritual seperti upacara tepung tawa sebelum menduduki rumah baru. Upacara tepung tawa dilakukan agar tuan rumah tidak ditimpa kecelakaan. Upacara ini juga dilakukan agar rezeki tuan rumah sentiasa melimpah ruah dan penghuni yang semakin ramai. Perkara ini dapat dibuktikan melalui baris 5, baris 6 dan baris 7 dalam petikan yang berbunyi seperti jangan sakit, jangan mati, jangan cela, jangan binasa, jangan punah, jangan ranah. Warna kuning. Masyarakat yang percaya kepada warna kuning sebagai warna bagi rezeki melimpah ruah ini kerana masyarakat berharap agar rezeki sentiasa melimpah ruah dan penghuni yang semakin ramai sentiasa bertambah banyak. Contohnya, perkara ini dapat dibuktikan melalui petikan dalam baris 10 yang berbunyi naik emas. BER ke etiakati. Percaya kepada unsur alam. Masyarakat percaya kepada unsur alam kerana mampu membuat rezeki tuan rumah sentiasa melimpah ruah dan keselamatan tuan rumah terjamin. Di samping itu, masyarakat juga percaya kepada unsur alam kerana mampu membuat penghuni rumahnya bertambah. Pengharapan pesakit. Pengharapan pesakit penting supaya tuan jangan ditimpa kehinaan dan kecelakaan ini juga agar rumah baru diduduki tidak punah atau binasa dengan apa cara sekalipun. Hal ini agar tuan rumah sentiasa selamat dari apa jua kecelakaan dan musibah sekalipun dan rezeki sentiasa melimpah ruah.
Percaya kepada kuasa Allah. Masyarakat percaya kepada kekuasaan Allah agar diberikan perlindungan dan rezeki yang melimpah ruah dalam menduduki rumah baru. Masyarakat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya melindungi rumah baru daripada ditimpa bencana. Masyarakat juga percaya kepada kekuasaan Allah agar rezekinya sentiasa melimpah ruah dan penghuni semakin ramai. Perkara ini dapat dibuktikan melalui baris 15, baris 16 dan baris 17. Ialah menawar Muhammad menjampi dengan berkat doa La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fungsi mantra sebagai alat pendidikan. Mantra berfungsi sebagai alat pendidikan bagi generasi muda pada zaman sekarang agar tidak hilang ditelan zaman. Mantra juga dijadikan sebagai alat pendidikan agar nilai estetika masih terjaga. Di zaman sekarang, mantra sebagai alat pendidikan juga berfungsi untuk memberi tunjuk ajar kepada generasi muda bagaimana mantra berfungsi. Contohnya, mantra juga boleh dijadikan sebagai soalan dalam pendidikan. Mengekalkan norma masyarakat. Mantra juga berfungsi untuk mengekalkan norma masyarakat. Ini dikatakan demikian kerana setengah masyarakat masih mengamalkan mantra dalam kehidupan seharian mereka. Mantra juga berfungsi untuk mengekalkan norma masyarakat sesuatu masyarakat. Contohnya, mantra juga boleh mengekalkan norma masyarakat sesuatu masyarakat yang mengamalkannya. Mengamalkan corak pemikiran masyarakat worldview. Mantra juga boleh mengambil dan pola pemikiran masyarakat worldview terhadap dunia ini. Dikatakan setengah mantra mampu memanipulasi cara masyarakat berfikir. Mantra juga mampu mengubah persepsi dan pandangan masyarakat terhadap dunia. Contohnya, mantra boleh mengubah cara sesebuah masyarakat berfikir dan melihat dunia dengan hanya membaca satu kalimat mantra. Menggambarkan corak dan pola hidup masyarakat. Mantra mampu mengambil corak dan pola hidup masyarakat kerana mantra boleh mempengaruhi corak dan pola hidup masyarakat. Mantra hanya kerana satu kalimat mantra. Mantra juga boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan dalam corak dan pola hidup masyarakat. Contohnya, mantra boleh menyusun atau corak dan pola hidup masyarakat berdasarkan kalimat yang berada dalam mantra yang diucapkan oleh masyarakat. Sebagai alat kawalan sosial. Mantra sebagai alat kawalan sosial. Hal ini agar masyarakat sentiasa berhati-hati dalam penggunaan mantra agar tidak tersalah dalam ucapan dan kalimat. Mantra sebagai alat kawalan sosial juga berfungsi untuk mengekalkan penggunaan mantra daripada disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, masyarakat boleh menjadi pedoman kepada masyarakat agar berhati-hati dalam mengucapkan kalimat yang ada dalam mantra. Keselamatan kepada tuan rumah. Mantra sebagai keselamatan kepada tuan rumah. Mantra juga boleh berfungsi sebagai keselamatan kepada tuan rumah yang mengamalkannya. Ini demikian kerana mantra boleh mengelakkan dan melindungi tuan rumahnya daripada ditimpa sebarang musibah. Mantra juga boleh mendatangkan rezeki yang melimpah ruah kepada tuan rumahnya. Contohnya, mantra boleh melindungi tuan rumah daripada ditimpa musibah bencana. Aspek gambaran masyarakat dalam mantra. Masyarakat yang percaya kepada makhluk halus. Masyarakat percaya kepada makhluk halus kerana beranggapan boleh melindungi tuan rumah dan mendatangkan rezeki melimpah ruah kepada tuan rumah. Masyarakat juga percaya kepada makhluk halus kerana mampu melindungi rumah tuan rumah daripada ditimpa musibah. Contohnya, perkara ini dapat dibuktikan melalui ayat dalam mantra yang berbunyi naik emas kati naik orang beribu laksa. Masyarakat yang percaya kepada kuasa magis seperti tawar dan jampi. Masyarakat yang percaya kepada kuasa magis seperti tawar dan jampi kerana mampu melindungi rumah tuan rumah daripada ditimpa musibah dan mampu mendatangkan berkat kepada tuan rumah. Masyarakat juga percaya kepada magis kerana beranggapan dapat membawa rezeki yang melimpah ruah dan penghuninya semakin ramai dalam rumah baru. Contohnya, perkara ini dapat dibuktikan melalui kepercayaan masyarakat Melayu yang ingin menduduki rumah baru. Masyarakat yang mengamalkan upacara ritual atau pemujaan. Masyarakat percaya kepada upacara ritual dan pemujaan sebagai salah satu cara untuk memastikan rumah baru yang ingin diduduki selamat dan terhindar daripada sebarang bencana. Hal ini agar tuan rumah sentiasa selamat daripada sebarang perkara buruk. Contohnya, perkara ini dapat dibuktikan melalui upacara dan ritual tepung tawar sebelum menduduki rumah baru. Masyarakat yang percaya kepada kekuasaan Allah. Masyarakat percaya kepada kekuasaan Allah
kerana masyarakat memohon pertolongan Allah untuk melindungi rumah baru daripada ditimpa bencana. Masyarakat juga percaya kepada kekuasaan Allah supaya memberikan rezeki melimpah ruah dan mendatangkan penghuni yang ramai ke dalam rumah baru. Contohnya, perkara ini dapat dibuktikan melalui kepercayaan masyarakat dalam mantera menduduki rumah baru. Pagar harapan penutur atau saya ialah kita hendaklah sentiasa percaya dan berdoa untuk mendapatkan perlindungan daripada Tuhan daripada agama masing-masing agar sentiasa selamat dan terhindar daripada sebarang perkara yang tidak diingini seperti jangan sakit tidak mati, jangan ditimpa kehinaan dan kecelakaan tidak punah atau binasa dikurniakan kemewahan dan rezeki dapat menampung penghuni yang ramai. Mantera menduduki rumah baru. Kepentingan karya dalam konteks sarwa jagat atau worldview masyarakat Melayu tradisional iaitu sebagai pendinding untuk melindungi rumah tuan rumah serta tuan rumah daripada sebarang unsur jahat, penyakit, sihir, amalan pemujaan untuk memenuhi hayat dan tujuan tertentu sebagai penjaga sesuatu benda. Mantera untuk menjaga kesihatan dan kesejahteraan.